Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita peluang dan juga memimpin kita untuk meneruskan pengajian kita di dalam alam maya ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita dari kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga, muka surat 260. Kita masih lagi di dalam bab yang membicarakan tentang benda-benda yang boleh kita gunakan untuk bersedekah. Secara umumnya, sedekah ini boleh dilakukan dengan apa sahaja perkara ataupun dengan apa sahaja benda yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Apa sahaja manfaat yang boleh diperolehi oleh orang lain, maka bolehlah kita sedekahkan. Di dalam kitab ini disebut yang pertama sedekah dengan benda-benda makanan yang telah kita ulas sebelum daripada pengajian ini. Dan hari ini masuk pula tentang bersedekah dengan air minum dan benda-benda yang menjadi hak bersama. Muka surat 260. Bersedekah dengan air minum sangat besar pahalanya, terutama pada musim kemarau. Jadi pada waktu kemarau orang memerlukan air, maka kita pun beri benda yang amat diperlukan oleh seseorang itu, maka pahalanya banyak. Maknanya orang beri sesuatu sedekah itu memang masa tu orang memang memerlukan, maka ganjarannya lebih banyak, ganjarannya amat banyak. Ini seperti mana yang disebut di dalam hadis ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah masyai'ul ladzi la yahillu man masyai'ul ladzi la yahillu man'uhu qal al-ma' wal milh wan nar qalat qultu ya Rasulullah hadha al-ma' wa qad arafnahu فما بال الملح والنار قال يا هميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها رواه Ibnu Majah. Dalam hadis ini seperti mana yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah perkara-perkara sesuatu benda yang tidak halal disekat? Apakah benda-benda yang kita tak boleh sekat untuk diberikan kepada orang yang memerlukan? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 3 benda. Benda-benda tersebut yang tak boleh kita sekat daripada orang yang memerlukan, iaitu 3. Pertama, air, garam dan juga api.
Air, garam dan juga api. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pun bertanya, ya Rasulullah, tentang air kami telah pun mengetahuinya. Memanglah kalau orang ni dahaga perlu air, kita bagilah. Tapi apa pula halnya garam dan api ini? Ha. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai Humairah. Humairah ni ialah gelaran yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri kesayangannya, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Humairah, sesiapa yang memberi api, maka seolah-olah ia telah bersedekah dengan segala makanan yang dimasak oleh api itu. Tengok tuan-tuan, besar tak besarnya pahala. Orang tu masak seperiuk makanan, kita hanya bagi api je. Tapi seolah-olah kita yang beri api ni, macam zaman kita ni beri gas lah contohnya. Maka apa saja yang dia masak tu, kita boleh dapat pahala sedekah. Masya Allah. Dan sesiapa yang memberi garam, maka seolah-olah ia telah bersedekah dengan segala makanan yang disedapkan oleh garam itu. Tengok tuan-tuan, garam murah aja garam ni. Tapi kita anggap lekeh je benda ni. Alah, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita beri dengan ikhlas dan orang pula memang mengharapkan, memerlukan, maka bila kita beri garam itu, maka sebanyak mana garam ini menyedapkan makanan, maka sebanyak makanan itulah pahala sedekah kita. Dan sesiapa yang memberi minum kepada seorang Muslim dengan sekali minum dari air, ketika mana air mudah didapati, pada waktu air mudah didapati, kita pun bagi orang minum, maka seolah-olah ia telah memerdekakan seorang hamba abdi. Itu waktu air mudah dan kita pun bagi orang minum. Dan sesiapa yang memberi minum kepada seseorang Muslim dengan sekali minum dari air, ketika air itu sukar didapati, maka seolah-olah ia telah menghidupkan semula orang yang dahaga itu. Ini tuan-tuan. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, untuk mendapat pahala sedekah ini mudah. Sama ada boleh kita dapatkan dengan, walaupun barangnya barang yang murah, tapi benda tu diperlukan diperlukan orang. Air minum bukan susah sangat kan. Garam murah, nar, yakni api murah. Macam tu jugalah orang yang sponsor, membayar bil elektrik lah apa kat masjid lah, ataupun buat benda-benda kebaikan, dia pun bayar benda-benda ni, elektrik ni. Maka orang guna manfaat elektrik itu, maka kita dapat pahala. Macam tu dalam contoh ni, api untuk memasak. Apa saja yang digunakan untuk memasak menggunakan api yang kita beri ni, gas ke apa ni, maka kita dapat pahala. Kita tak buat banyak kerja pun, tapi pahala kita berterusan selama mana orang menggunakan manfaat tersebut. Begitulah besarnya tuan-tuan pahala memberi makan, memberi minum, dan memberi api dan juga garam. Begitulah kita boleh kias dengan benda-benda lain. Kita memberi gula, dan sebagainya. Itu semua mendatangkan pahala. Pendek kata tuan-tuan, apa saja yang mendatangkan manfaat, itu mendatangkan pahala bagi kita. Lebih-lebih lagi, kita menderma, kita bersedekah, perkara yang amat diperlukan oleh manusia ketika itu. Itu lagilah bertambah lagi pahalanya. Kemudian kita teruskan lagi tuan-tuan. Bukan sahaja air, garam dan api dilarang menyekatnya. Air, api dan garam. Dilarang kita menyekatnya daripada orang-orang yang memerlukannya. Seperti yang disebut dalam hadis yang lalu. Bahkan juga termasuk rumput rampai. Maknanya termasuk benda yang dilarang kita menyekat ialah rumput rampai yang tumbuh melata, yang menjadi makanan binatang ternak. Jadi benda tu dia tumbuh biasa, dia tumbuh saja, bukan kita tanam. Maka binatang pun datang makan. Ini seperti mana disebut dalam riwayat waruwiya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-muslimuna syuraka'u fi thalath, fil ma' wal kala' wan nar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang Islam mempunyai hak yang sama dalam 3 benda penting, iaitu air, rumput rampai yang menjadi makanan binatang ternak, dan juga api. Ini perkara-perkara kita beri manfaat itu, walaupun rumput itu dimakan oleh binatang, kita tetap dapat pahala. Padahal bukan kita tanam pun rumput tu. Cuma rumput tu berada dalam milik kita, tanah yang menjadi milik kita. Maka binatang tu pun makan. Itu pun boleh pahala bagi kita. Baik. Kepada siapa sepatutnya kita memberi sedekah? Tajuk seterusnya ialah kepada siapa sepatutnya kita memberi sedekah. Jadi disebut di dalam kitab, bersedekah kepada diri sendiri dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairus sadaqah ma kana an zahri ghina wa bada biman ta'ul. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seafdal sedekah ialah yang diberikan dari harta benda atau wang yang berlebih dari hajat keperluan diri sendiri. Maknanya mula untuk diri sendiri dulu. Kemudian dah guna untuk diri sendiri, ada kelebihan wang ataupun harta benda, maka kita pun sedekah kepada orang lain. Dan semasa bersedekah, yang mula-mula sekali, hendaklah engkau beri lebih dahulu kepada orang-orang yang engkau tanggung nafkahnya, iaitu orang-orang yang di bawah tanggungan kita, seperti isteri, anak dan sebagainya. Jadi Islam mengajar kepada kita tangga-tangga ataupun step-step untuk menggunakan harta. Pertama untuk diri kita. Kemudian ada lebihan untuk orang-orang yang di bawah tanggungan nafkah kita, anak, isteri dan sebagainya. Kalau ada ibu bapa di bawah tanggungan kita dan juga ibu bapa. Tak boleh kita sedekah pada orang lain, beri pada orang lain bantuan ni, bantuan tu, sedangkan anak isteri ni tak ada makan, tak ada minum. Ni tak boleh. Kita beri. Yang paling penting, diri dan orang di bawah tanggungan kita, yang menjadi kewajipan bagi kita untuk menyaranya. Kemudian disebut di sini, kemudian selepas itu, barulah kepada orang lain, kerabat-kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, jiran, tetangga, orang yang jauh-jauh dan seterusnya. Orang kaya dan orang miskin masing-masing digalakkan bersedekah menurut kemampuannya. Jadi sedekah ini tuan-tuan, bukan sekadar untuk orang kaya saja. Bahkan orang miskin juga digalakkan untuk bersedekah menurut kemampuan yang ada kepada orang miskin itu. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, umfiq zu sa'atin min sa'atih. Orang yang diberi keleluasan, ada harta lebih, maka dia infaklah. Adapun orang miskin, dia infak sekadar kemampuan dia. Dan Allah tidak memberatkan, melainkan sekadar kemampuan seseorang itu. Jadi orang kaya dan orang miskin masing-masing digalakkan bersedekah menurut kemampuannya. Jadi orang miskin ni dia boleh sedekah RM1 je lah. Walaupun dia ada duit RM10 je, sedekah. Orang yang kaya ni, dia ada duit RM1,000, dia pun sedekah RM10. Gitu. Tapi dari segi nisbah, orang miskin tu lagi hebat. Peratus dia. Peratus dia lagi hebat benda yang disedekah ni. Tetapi orang miskin yang bermurah hati hendak bersedekah, bersedekahlah sekadar yang dia mampu. Asalkan tidak menyusahkan diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sedekah walaupun sedikit.
Asalkan tidak menyusahkan diri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Sesudah itu, ada lebih. Kalau ada yang berlebih dari yang diperlukannya, barulah boleh bersedekah sebahagian daripadanya kepada orang lain. Kita sedekahlah sebahagian daripada harta yang lebih itu kepada orang lain. Tak ada juga disuruh harta semua tu disedekah pun, tidak juga. Sebahagian sedekah kepada orang lain. Jadi sedekah ni tuan-tuan bukan sekadar untuk orang kaya sahaja. Bahkan untuk orang kaya dan juga orang miskin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hadis disebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal? Qala juhdul muqil wabda biman ta'ul. Juhdul muqil wabda biman ta'ul. Rawahul Imam Ahmad. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Ya, inilah sahabat-sahabat ni dia cari mana yang paling hebat. Yakni mana yang paling afdal, mana yang lebih besar pahalanya. Dia cari yang jenis hebat-hebat dia. Sahabat ni kalau tuan-tuan baca asyik macam tu je lah. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling hebat? Apakah amalan yang paling afdal, yang besar pahalanya? Ya Rasulullah, manakah jalan yang paling mudah untuk masuk syurga? Mana yang paling besar ganjarannya? Gitu je. Tak ada macam zaman kita. Manakah handphone yang paling canggih? Handphone yang paling canggih. Asyik-asyik kereta yang paling canggih. Tayar yang paling hebat. Itu je. Tapi sahabat ni dia cari manakah amalan-amalan yang paling besar pahalanya. Macam itulah. Berbeza. Berbeza. Qal, kata Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sedekah yang lebih afdal itu ialah yang diberikan oleh orang miskin sekadar kemampuannya. Dan semasa ia bersedekah, hendaklah engkau beri lebih dahulu kepada orang-orang yang engkau tanggung nafkahnya. Jadi Nabi beritahu sedekah yang paling afdal, sedekah orang yang miskin sekadar kemampuan. Dia memerlukan harta tu. Dia miskin, nak minta jadi kaya. Dalam keadaan dia bercita-cita nak jadi kaya tu, dia tetap bersedekah. Walaupun dia miskin. Dan bersedekah itu hendaklah didahulukan kepada diri kita dan juga kepada orang-orang di bawah tanggungan nafkah kita. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sedekah yang paling afdal. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Tidak. Walaupun kita masih lagi berusaha nak menjadi orang yang kaya, kita tak kaya lagi, maka kita pun bersedekah sekadar kemampuan kita. Itu lebih baik. Bukan kita disuruh tunggu kaya baru sedekah. Tidak. Dalam hadis yang lain disebut, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum faqiran falyabda' bi nafsihi wa in kana fadlun fa'ala 'iyalihi wa in kana fadlun fa'ala qarabatihi aw qala 'ala zawi rahimah aw qala 'ala zawi rahimih wa in kana fadlun fahahuna wa hahuna." Rawahu Imam Ahmad. Dari Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kata Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang dari kamu berkeadaan miskin, tidak kaya, miskin, tak kaya itu nama miskin lah, dan ia hendak bersedekah, maka hendaklah ia lebih dahulu mengutamakan keperluan dirinya sendiri. Itu satu. Kalau ada yang berlebih, ada lagi harta yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada anak isteri dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Ini wajib. Yang pertama, kita wajib jaga diri kita. Kemudian wajib jaga orang yang di bawah tanggungan kita, yang wajib kita beri nafkah. Dan kalau ada juga yang berlebih daripada harta itu, hendaklah disedekahkan kepada kerabatnya atau kepada orang-orang yang ada pertalian kerabat dengannya.
Jadi orang-orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Kemudian dah habis tu, kalau ada juga yang berlebih, maka hendaklah disedekahkan kepada orang-orang lain yang memerlukan bantuan, yang ada di sana, yang ada di sini. Ikutlah mana-mana orang yang sepatutnya kita beri bantuan. Jadi Islam mengajar kepada kita, pertama, tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri. Kedua, tanggungjawab kita terhadap orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Yang ketiga, tanggungjawab kita terhadap kaum kerabat kita yang mempunyai hubungan silaturahim, hubungan darah dengan kita. Kemudian, tanggungjawab kita kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Begitulah cara yang diajar oleh Islam untuk kita menggunakan harta kita. Bukan sahaja golongan miskin, bahkan orang-orang yang berada digalakkan bersedekah kepada keluarga dan kaum kerabat lebih dahulu, kemudian kepada orang lain. Begitu juga orang kaya pun macam tu juga cara untuk menggunakan harta ni. Seperti mana yang disebut dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu qala rajulun indi dinarun qal tasaddaq bihi ala nafsik qal indi dinarun akhar qal tasaddaq bihi ala zawjatik qal indi dinarun akhar qal tasaddaq bihi ala waladik qal indi dinarun akhar qal tasaddaq bihi ala khadimik qal indi dinarun akhar qal anta absaru bih. Ini hadis yang disebut dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu, bersedekah. Maka seorang lelaki yang hadir ketika itu bertanya, saya ada 1 dinar. Makna mata wang yang digunakan pada zaman tu, saya ada 1 dinar. Nak sedekah macam mana? Maka baginda pun jawab, sedekahkanlah wang itu kepada dirimu sendiri. Makna dia ada RM10. Maka nak buat macam mana RM10? Kamu gunalah RM10 tu untuk diri kamu untuk makan. Kemudian dia pun berkata lagi, lelaki ini pun berkata, saya ada 1 dinar lagi yang lain. Nabi pun menjawab, sedekahkanlah wang itu kepada isteri kamu. Kemudian lelaki ini berkata lagi, saya ada 1 dinar lagi yang lain. Maka Nabi pun menjawab, sedekahkanlah wang itu kepada anak kamu. Kemudian lelaki ini pun berkata lagi, saya ada 1 dinar yang lain. Baginda pun menjawab, sedekahkanlah wang itu kepada orang gaji kamu. Kemudian lelaki itu pun berkata lagi, saya ada 1 dinar yang lain. Baginda menjawab, engkau lebih mengetahui akan orang yang patut engkau berikan bantuan. Daripada hadis ini tuan-tuan, orang ni orang kaya, duit banyak, duit ada. Maka cara penggunaan harta itu pun seperti mana orang miskin tadi juga. Ini untuk diri sendiri, kemudian orang yang di bawah tanggungan kita, yang menjadi kewajipan kita untuk menyaranya, dan kemudian kaum kerabat, dan juga seterusnya kepada orang-orang yang lain. Orang yang ada kena mengena dengan kita, lebih aula kita dahulukan daripada orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Kemudian datanglah tajuk seterusnya, kelebihan. Kelebihan kita bersedekah kepada keluarga dan kaum kerabat. Kadang-kadang ada orang dia tak nak sedekah kepada keluarga pasal tak dapat, orang tak tahu. Dia lebih suka sedekah kepada orang lain kerana orang lain ni tahu kebaikan kita, orang akan cerita. Tapi hadis Nabi SAW datang memberitahu kepada kita antara kelebihan bersedekah kepada keluarga dan juga kaum kerabat. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.